Assalamualaikum. So hari ni aku nak kongsi dengan korang cara nak turunkan bil TNB. Biasa kita dengar orang kata lepas pakai kena cabut plug. Itu benda yang paling common sense. Tapi kali ni aku nak cerita luar daripada benda tu. Okey, pertama sekali, perkara pertama yang korang kena tahu adalah TNB ni dia ada banyak kadar bacaan. Jadi korang kena tahu penggunaan korang tu level mana. Jadi korang boleh tengok dalam gambar yang aku bagi ni. Kedua, kalau korang betul-betul nak jimat, korang kena kontrol penggunaan TNB tu kalau boleh sampai kelas kedua. Maksudnya bawah 300 kW/h. Sebab apa? Sebab kat situ korang punya rate maksimum sampai RM77 sebulan. Ketiga, korang kena tahu average penggunaan sehari. Sebab daripada penggunaan sehari, kita dah boleh agak untuk sebulan berapa kita punya bil. Jadi aku tunjukkan cara aku collect data dan aku kongsikan cara supaya korang nampak gambaran macam mana nak mulakan bila kita punya bil kat rumah terlalu tinggi. Okey, pertama sekali yang korang kena tahu bila tarikh bil rumah korang akan sampai. Keduanya, korang kena tahu bacaan bil pada yang sampai tu berapa. Kemudian bacaan terkini. Maksud bacaan terkini adalah korang pergi kat meter kat luar rumah, korang tengok bacaan terkini dan korang akan nampak bacaan terkini tolak pada bacaan pada bil. Jadi aku dapat total penggunaan selama 15 hari 117 kW/h. Jadi bila aku averagekan dia, sehari penggunaan aku 7.8 kW/h. Jadi kalau kali dengan 30 hari, aku dapat 234. Jadinya 234 kemungkinan bil aku dah akan jatuh dalam kelas yang kedua, 200 hingga 300 kW/h. Jadi maksimum aku akan bayar 77. Tapi kalau nak lebih accurate, kita kena kali. Jadi aku akan dapat bil untuk bulan ni RM55.22. Jadi kat situ cara aku agak berapa aku punya bil pada hujung bulan. Jadi kat sini aku nak cerita kan, bila kita collect data ni, kita kena ada satu masa yang sama. Contoh, kalau data tu kita start ambil pukul 6 petang, kita esok kena ambil pukul 6 petang. Kalau kita nak ambil bila kita bangun tidur pukul 6 pagi, kita ambil pukul 6 pagi. Kalau nak ambil sebelum kita tidur pukul 10 malam, kita kena esoknya pukul 10 malam. Kita kena pastikan data tu kita ambil pada masa yang sama supaya dia complete 24 jam. Jadi kalau bil rumah korang sekarang sangat tinggi, contoh penggunaan 500 kW/h, jadi sehari penggunaan korang akan jatuh 16.67. Jadi kalau korang nak turunkan bacaan TNB korang, satu-satunya cara adalah dengan korang kena turunkan average penggunaan. Jadi contoh sehari penggunaan korang daripada 16.67, korang turunkan kepada 15 kW/h sehari kali dengan 30 hari, korang akan dapat 450 kW/h. Jadi dengan beza 50 kW/h bersamaan korang punya bil akan kurang sehingga RM26. Secara teorinya macam itu, benda pertama yang korang kena faham macam mana cara kita nak turunkan bil TNB. Kemudian baru kita akan masuk kepada part nombor 2. Macam mana aku turunkan bil TNB secara teknikal. Tadi secara teori aku cakap dengan korang. Sekarang ni aku bercakap tentang teknikal. Pertama, kita kena identify setiap rumah dia ada perbezaan barang elektrik, penggunaan karin yang paling banyak. Aku mengambil masa 2 bulan untuk aku check, identify dari mana datangnya karin sangat tinggi. Jadi aku dapat tahu yang masa tu aku baru pindah rumah dan aku guna petest landlord. Jadi aku dapat tahu bila aku test satu persatu barang elektrik, rupanya petest tu dia rosak. Kompresor dia running 24 jam. Jadi selama sebulan kompresor tu dia running, dia tak off. Jadi kat situ aku pakai balik aku punya petest, baru aku nampak perubahan karin yang sangat drastik. Kedua, rumah sewa aku sekarang, rumah corner lot, banyak lampu. Kalau rumah sebelum ni, total lampu dalam 14 termasuk area parking, dapur, bilik air, ruang tamu dan lain-lain. Tapi bila aku pindah rumah yang baru, total lampu ada bahagian luar parking saja ada 13 lampu. And total lampu tu dekat 40 hingga 50 lampu. Banyak, maksudnya 3-4 kali ganda daripada rumah yang lama. Jadi kat situ, aku tak boleh nak cabut, nak tukar lampu. Apa yang aku buat? Aku kurangkan watt lampu. Daripada 18 watt, aku turunkan kepada 3 watt. Kadang ada kawasan yang aku cabut dia punya mentol. Aku rasa tak perlu terlalu terang. Tapi rumah aku masih terang sebab aku masih menggunakan banyak lampu. Seterusnya, aku dapat tahu current yang terus berjalan adalah TV dengan laptop. Jadi walaupun TV dengan laptop aku tak guna, aku dah sleepkan dia, tapi current yang berjalan tu masih sama macam kita onkan TV dan laptop.
Jadi start daripada waktu tu, lepas aku guna aku akan terus off. Jadi aku pun bagi tahu dengan isteri aku, dengan anak, lepas guna offkan switch terus. Kalau tak nak cabut, at least off. Dan yang terakhir adalah aircon. Aku tak suka panas, jadi korang jangan ingat aku tak guna aircon. Aku guna aircon, tapi kat rumah aku ada banyak kipas. Kat ruang tamu aku ada 4 kipas. Setiap bilik aku akan letak paling kurang 2 kipas. Kadang kalau tiba musim panas, aku akan support 3 kipas untuk setiap bilik, sebab aku nak pastikan seluruh rumahku sentiasa sejuk. Kalau rumah korang ada aircon dan korang plan nak minimiskan korang punya TMB, korang boleh support dengan kipas, sama ada pasang satu ataupun 2. Kadang kalau musim panas, 2 kipas pun tak boleh, kena support dengan aircon. Tapi kalau musim biasa, guna kipas pun dah cukup. Itu cara aku turunkan bil daripada RM112 kepada bawah RM50. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh komen. Apa pun, thank you for watching. Jangan lupa follow dan subscribe. Assalamualaikum.